dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kata-kata hikmat nombor 28. Kata-kata hikmat nombor 28. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadatil zawahiri. Dalam bahasa yang mudahnya, yang zahir itu cermin bagi yang batin. Yang zahir itu cermin bagi yang batin. Al-zahiru yadullu 'alal batin. Al-zahiru yadullu 'alal batin. Yang zahir menunjukkan yang ada di dalam hati. Mastudi'a maksudnya apa yang ditaruhkan, apa yang disimpan. Mastudi'a apa yang disimpan, ditaruhkan di dalam segala kerahsiaan batin. Ghaib itu kerahsiaan yang disimpan dalam kerahsiaan sarair batin, isi hati kita, sarirah kita. Sarirah dalam bahasa Arab jamaknya sarair. Sarirah jamaknya sarair. Yang Quran sebutkan ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala tahu rahsia hati kita, bahkan yang lebih tersembunyi daripada tubuh. Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi apa yang disimpan dalam hati kita, dalam rahsia hati kita yang mana Allah saja tahu, daripada ma'rifah ke apa ataupun yakin ke dalam hati kita, banyak mana pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya seumpamanya, banyak mana kita punya persandaran kita, iktimad kita kepada Allah, tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ada dalam hati, nescaya ia nyata pada pemandangan segala yang zahir. Akan timbul. Kalau duduk dalam tu dia akan timbul. Timbul kan. Timbul pada pemandangan segala yang zahir. Timbul dengan amalan. Timbul melalui mana? Melalui jawarih. Melalui anggota kita lah. Melalui tangan, melalui kaki kita, anggota mata kita, telinga kita, semua lah. Kalau dia tak timbul di dunia pun, paling tak boleh elok dia timbul di akhirat. Di dunia mungkin ada orang dia pandai susu lah, pandai dia sorok benda dalam hati dia lah, kerosakan ke apa, ke kemunafikan ke, misalnya kan dia simpan. Akhirat timbul juga. Sebab tu di akhirat al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kena kunci. Mulut tak boleh cakap, kena kunci. Nakhtimu ala afwahihim. Kami dah cop, dah tutup. Khatam ni maknanya tutup, mati. Macam jual air ke apa kan, dia buat air dalam botol, lepas tu botol tu dia tutup, seal lah, English kata seal. Nak kita halam air tu dia seal. Budu kan, budu nak ekspor kan luar negara. Nak ekspor luar negara, budu kena seal mulut, tidak dia itulah, dia boleh melipah. Jadi di akhirat al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dah tu timbul melalui tangan, timbul wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Tangan cerita, ya Allah, aku punya tuan ni gini, dia buat gini. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki pun jadi saksi.
tashhadu arjulun bima kanu yaksibun, kan, mengikut saksi bagi apa yang manusia lakukan. Jadi paling tidaklah katakan pandai sangatlah susu manusia ni, pandai dia sorok. Kalau pepatah Melayu kata pandai-pandai tupang lompat akhirnya terjatuh ke tanah juga. Paling tak boleh elak jatuh ke tanah bila dia sampai di akhirat. Bila sampai dalam kubur, malaikat tanya, ni mula-mula paling tak boleh elak bila sampai dalam kubur. Bila tanya man rabbuk, siapa Rabb kamu yang kamu dah beri penyaksian masa di alam arwah dulu. Bila Allah tanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu, semua mengaku belakang masa tu. Qalu bala. Fir'aun, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, kan, bapa kepala munafikin zaman Nabi, kan, dia mengaku semua. Qarun, Haman, semualah mengaku semua. Qalu bala, mengaku bahawa Allah Ta'ala itu Rabb. Bila masuk dalam kubur, itu soalan mula-mula. Jadi yang jawab masa tu, itulah anggota badan yang akan jawab. Maknanya amalan yang akan jawab. Sehingga bila di akhirat nanti manusia ni jadi tension, kan, semua anggota beri saksi pula. Kalau saksi menyokong dia, tak apa, ni saksi menentang dia. Kalau saksi bela dia, tak apa, ni saksi nak mapu dia. Jadi dia akan persoal, lima syahidtum alaina, kenapalah kamu ni jadi saksi yang menentang kami? Dia kata kepada paha dia, kata pada tangan kaki dia. Apa yang Quran sebut tu, qalu lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Bila dia tengok anggota badan semua ni bercakap, beri saksi menentang dia tanya, kenapalah kamu semua ni bercakap? Maka anggota badan dia jawab, antaqana Allah Ta'ala yang menjadikan kami ni boleh bertutur. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang mana beri upaya bertutur kepada semua makhluk-makhluk dia. Allah itulah yang beri kami ni boleh bercakap. Paha boleh bercakap, kaki boleh bercakap, telinga, semualah anggota badan yang berkenaan akan bercakap. Jadi apa yang ada di dalam hati, dia akan zahir fi syahadatil zawahir, zahir nyata pada pemandangan segala yang zahir. Zahir dalam penyaksian zawahir ni, penyaksian anggota-anggota yang zahir. Maknanya al-zawahir menjadi saksi bagi as-sarair. As-sarair hudud dalam, az-zahir hudud luar ni. Luar ni menjadi saksi bagi yang ada dalam. Maka yang zahir itu cermin bagi yang batin. Yang zahir ini cermin bagi yang batin. Tujuan Tuan Syekh sebut ni, Tuan Kitab dia sebut begini ni, tujuan apa? Adakah untuk kita guna untuk tilik orang ke untuk tilik kita? Kan? Tujuan Tuan Syekh kita, Tuan pengarang kita ni sebut begini, zahir menjadi cermin bagi batin. Tujuannya supaya kita guna ni untuk tilik orang ke untuk tilik kita? Boleh belaka, tapi kalau guna untuk tilik orang, rugilah kita. Rugi kan lambat sikit jadi. Bila kita tilik orang, nampak banyak air lah dia. Biasa kita lah, pepatah Melayu kata apa?
apa tu, kuman seberang sungai nak nampak. Apa? Bangkai depan mata kira, kata dia. Bangkai depan mata tak nampak. Maksudnya hak pada diri kita tak nampak biasanya. Payah nak nampak aib. Aib dia tak nampak. Hak dekat orang cepat nak nampak. Jadi kalau kita guna kaedah ni untuk tilik orang punya, lambat kita nak sampai pada Allah Taala. Tu rugi dia tu. Lambat. Nabi Yunus AS bila dia kena telan di perut ikan, kena telan perut ikan nun, ya, dia boleh je nak mengadu pada Allah Ta'ala. Kaum aku buat gini, kaum aku tak berbuih, aku dah ajak lah. Dia nak cerita aib kaum dia di depan Allah boleh je. Tapi tak. Nabi Yunus AS dah buat gitu. Dia sebaliknya dia duk cerita aib dia, kelemahan dia. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada ilah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka, Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Yang buat silap aku, yang buat salah. Yang zalim ni maknanya salah guna, salah guna. Zalim wad'u syai' fi ghairi mahalli. Letak sesuatu tak kena pada tempat dia, itu zalim. Maknanya aku tak letak pengharapanku yang sepatutnya kepadamu. Aku cepat putus asa pada kaum aku, kan? Nabi Yunus alaihissalam cerita kelemahan dia tu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cepat dia naik balik. Naik balik. Itu bagi satu orang Nabi satu kejatuhan lah. Maksudnya suatu kan apa tu, wa dhanuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam keadaan tidak mughadiban, sekaligus tidak berpuas hati dengan kaumnya. Jadi bagi satu orang Nabi itu suatu itulah, suatu keadaan inhitat dalam bahasa tasawuf. Inhitatun anil himmatil aliyah, turun. Bak lain pula itu merupakan ujian Allah bagi Nabi Yunus. Mana kita jangan cakap perkara ni dalam bentuk macam merendahkan Nabi, tak boleh. Kita tak ada hak kan. Tak ada hak kita nak merendahkan Nabi. Dia ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari segi kita nak memahami macam mana Nabi Yunus ni dia adu kelemahan dia depan Allah, sehingga dia Allah Ta'ala angkat dia balik dalam masa yang cepat. Dalam masa yang cepat. Ni periodnya 40 hari je. 40 hari je ikan telan dia, lepas tu ikan pusing-pusing kan. Tiba masa selepas 40 hari dapat perintah daripada Allah supaya keluarkan balik. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Kalau tidaklah baginda Yunus alaihissalam ni banyak bertasbih, puji Allah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Puji Allah dan tengok kelemahan dia, tengok keaiban dia. Kalau tak dia buat gitu, nescaya dia akan kekal dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Tak keluar. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Akhirnya kami keluarkan dia daripada perut ikan, campak dia dekat satu tebing pantai, satu pantai terbuka, dalam keadaan sakit, lemah, sakit, darah. Lepas tu wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan pokok sejenis pokok labu. Labu kan? Pokok labu ni dia punya daun dia rapat ke bumi kan. Tujuan untuk bagi teduh lah. Dia tepi patah, panas, terdedah pada matahari, tak ada pokok. Jadi sangat-sangat sesuai lah pokok labu ni. Dia tumbuh rendah gitu. Daun dia pun lebar. Tumbuh meneluhi baginda Yunus alaihissalam beberapa masa, sehingga baginda Yunus ni kuat balik, sihat balik. Masuk dalam perut ikan ni teruk. Orang kata dia punya asid dia kan, dia boleh sampai menghantar. Kalau dia telah besi, ikan ni dia telah besi kapal ke apa tu, kapal besar, besi boleh hancur. Asid dalam perut ikan ni. Bayangkan Nabi Yunus duduk dalam keadaan asid yang begitu tinggi.
Sabarlah keluar dari perut lemah dak urat kan. Kemudian Allah Taala pulihkan kesihatan baginda Yunus alaihissalam. Lepas tu wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu. Kami hantar balik, beri tugasan balik pada Nabi Yunus. Beri balik dia punya mansab dia tu. Mansabun nubuwah. Tugasan tanggungjawab kenabian diberi balik. Hantar kepada bukan sikit, mi'ati alfin aw yazidu, 100,000 penduduk, bahkan lebih daripada itu. Nak berdepan dengan 100,000 penduduk ni bukan senang kan? Nabi Yunus alaihissalam. Jadi itu dia tarakti balik. Selepas inhitat, selepas jatuh, baginda Yunus alaihissalam tarakti balik, dapat peningkatan balik. Sebab apa? Dia guna kaedah ni untuk tengok dia. Kaedah apa ni? Zahir menunjukkan batin ni, guna untuk tengok kelemahan diri dia sendiri. Sebab tu kita bila cerita pasal Nabi Yunus, Nabi SAW sebut dalam satu hadis ni, janganlah seseorang kamu menyangka diri dia itu lebih baik daripada Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Jangan membuasa kamu ni kononnya kan, tarakki, peningkatan semua, dekat semua dengan Allah Ta'ala, dapat patuh sepenuhnya, dapat istiqamah semua. Nabi Yunus tak boleh istiqamah kononnya. Jangan buat segitu. Jangan sesekali seseorang kamu kata bahawa dia lebih baik daripada Nabi Yunus alaihissalam. Jangan sesekali ya. Sebab cerita Nabi Yunus ni satunya begitu, dia ada dua versi ya. Satu versi dia gitu, Nabi Yunus ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia lari meninggalkan kaum dia tu sebelum dapat keizinan daripada Allah. Sebab tu Rasulullah masa nak hijrah, Nabi Abu Bakar lari dah. Abu Bakar dah siap unta 2 ekor unta. Abu Bakar bela unta tu, beli dan bela dengan tujuan nak guna untuk perjalanan hijrah. Nabi kata kepada Abu Bakar Siddiq, nanti dulu, aku tak dapat izin lagi. Dapat izin betul-betul barulah Nabi keluar daripada Makkah. Maknanya untuk seorang Nabi nak tinggal sebarang ni tanpa ada lampu hijau daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Dari satu versinya cerita Nabi Yunus ni, dia guna perkataan abaqa, idh abaqa ilal fulkil mashhur. Dalam bahasa Arab, abaqa makna hamba lari daripada tuannya. Maknanya Nabi Yunus lari sebelum keizinan daripada Allah lah. Ini satu versi tafsiran dia. Versi yang kedua, kita nak kaitkan dengan jangan pandang rendah pada Nabi Yunus ni, sebab ada versi yang kedua. Versi yang kedua, 40 hari dalam perut ikan tu sahaja Allah beri rehat pada Nabi Yunus. Bukan denda, beri rehat. Beri buat jalan-jalan lah kan. Buat apa? Kalau kita hari ni apa dia? Jabatan dia ada masa-masa kan dia beri rehat pada pekerja. Dia bagi percutian. Seolah kita kan. Bagi percutian. Ini versi yang kedua. Malaikat mari suruh bagi Yunus segera meninggalkan rumahnya. Jadi Nabi Yunus kata, dah tak pakai selipar lagi ni, tak apa, pergi dah. Maka Nabi Yunus pun pergi dalam keadaan tak pakai selipar. Mughadiban tu dalam ayat sebut mughadiban maknanya tak berpuas hati. Dalam bahasa mudah, marah. Bukan marah pada Allah, ataupun bukan marah pada kaumnya, tapi marah pada malaikat. Bahawa malaikat ni suruh cepat kan. Rupanya malaikat suruh cepat ni supaya bergerak segera kan. Tak perlu pakai selipar, sebab ikan yang akan bawa. Jadi ikan telang tu sebagai satu penghormatan pada Nabi Yunus. Telang untuk bawa jalan. Sebab tu keluar, malaikat suruh keluar daripada rumah tanpa perlu pakai selipar tu. Tak ada pakai selipar keluar, sebab nak masuk dalam perut ikan. Takkan nak pakai selipar gitu. Ini versi yang kedua lah. Buat rehat apa semua, pak lagi balik semula pada kaum dia. Jadi tentang cerita Nabi Yunus ni tidak seharusnya lah kita pandang apa rendah ke.
pada Nabi Yunus alaihissalam. Orang yang tadi kita nak cerita atas versi pertama. Atas versi kata Nabi Yunus ni lari semua izin. Kita mengambil kira lafaz Quran abaqa tadi kan, abaqa mana hamba lagi daripada Tuhan. Kalau ikut versi ni, maknanya Nabi Yunus dia tak pandang pada, tak mensalahkan, tak mempersalahkan kaumnya. Ya Allah, kaum aku ni lambatlah beriman apa semua. Aku dah ajak dah mereka ni degil, kerak kepala segala macam. Nabi Yunus tidak. Walhal ada ayat lain cerita yang membayangkan kaum Nabi Yunus ini, kaum Yunus alaihissalam begitu. Ada ayat lain cerita apa itu? Apa tu? Dia punya maksud dia, kalaulah ada mana-mana kaum yang mana dapat apa tu manfaat, kalaulah ada mana-mana kaum yang mana setelah datang azab pun mereka masih perlu, ini mafhum ayat tu, saya tak ingat dia punya lafaz ayat tu. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahi. Maksud dia kaum Yunus ni satu tuah untuk mereka, satu keberuntungan untuk mereka. Setelah datang azab, nampak tanda-tanda azab, baru mereka beriman, dan iman itu masih beri manfaat. Untuk kaum lain tak berlaku gitu. Kaum lain bila dah mari tanda azab, habis, no chance, tak ada peluang dah. Dah mari dah tanda-tanda azab, kaum Ad ke, kaum Samud ke, kaum Nabi Nuh ke, dah mari dah tanda-tanda azab, baru mereka nak beriman, habis, tak ada peluang. Tapi Nabi Yunus alaihissalam, kaum dia mari tanda, baru mereka beriman, masih Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ceritanya, kalau ambil kira ayat ni menyokong versi pertama kisah Nabi Yunus kan, iaitu kaum dia yang bermasalah, kaum dia yang buat masalah, berdegil, mari tanda, kenapa Allah tunjuk tanda baru nak beriman. Kaum dia buat masalah. Namun begitu Nabi Yunus alaihissalam tak cerita kelemahan kaum dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya dia cerita kelemahan dia. Jadi kaedah ni kalau kita guna takdir kita, maka cepat kita dapat taraqi, dapat peningkatan kita, peningkatan kerohanian kita lah, peningkatan material ke, peningkatan ni kita duk fikir semua dah ya, peningkatan kerohanian ini peningkatan roh. Manusia punya peningkatan satu yang berbentuk fizikal, material, kebendaan, kemajuan benda pada diri dia. Ini setiap orang fikir. Kalau tak diberitahu pun dia jadi macam satu naluri manusia kan? Dia nak kejar kesempurnaan dari segi fizikal dia, dari segi luaran dia lah. Tapi yang kesempurnaan rohani, peningkatan rohani ini yang terlepas pandang. Sebab tu para Nabi, salah satu tugasan khas yang Allah beri kepada Nabi, para Nabi ialah tazkiyah. Tazkiyah menyucikan batin manusia, menyucikan hati manusia. Usaha supaya manusia ni sentiasa ada taraqi, ada peningkatan. Peningkatan, naik semua, meningkat semua, sentiasa makin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu tugasan, 3 tugasan Nabi. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Satunya untuk dakwah manusia lah, dakwah, ajak manusia daripada kebatilan kepada hak. Itu satu tugasan, misi para nabi. Yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah, menyucikan batin daripada manusia ni, hati dia ta'alluq, hati dia ni berikat dengan ghairullah, dengan selain Allah, supaya hati dia tu ta'alluq dengan Allah. Tazkiyah daripada dia ni
makin turun supaya naik. Sebab manusia ni kalau dia tidak usah tazkiyah, tidak usah penyucian batin dia akan jadi asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kami cipta manusia ni sebaik-baik kejadian. Comel dia punya penyusunan dia tu manusia. Tapi tak kena cara silap air pula jadi radadnahu asfala safilin. Jatuh. Itu yang Quran kata, Quran membayangkan manusia ni bila jatuh, apa dia? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Bila jatuh maksudnya dia macam haiwan ternak, macam ternakan, bahkan lebih teruk lagi. Ya, sebab apa lebih teruk? Sebab ternakan dia tak ada akal. Dia buat salah dalam keadaan dia tidak ada akal. Manusia buat salah dalam keadaan ada akal. Haiwan ternak dia tak ikut kehendak Allah. Dia tak ikut orang, dia lalu tepi ke bawah, dia faham ke bawah. Haiwan ternak gitu lah. Lalu bini orang. Gitu lah haiwan ternakan. Dia tak ada tertib. Syariat tidak ada, syariat Allah tidak berlaku atas dia. Dia langgar dalam keadaan tidak ada akal. Tapi manusia kalau langgar dalam keadaan ada akal. Sebab tu Quran kata lebih teruk tu. Ini salah satu mission para nabi untuk tazkiyah, menyucikan manusia supaya dia paling hampir pada malakiyah, kemalaikatan, ketaatan, sifat malaikat, sifat taat, paling hampir pada malakiyah dan paling jauh daripada bahimiyah, kehaiwanan. Ini tujuan salah satu. Dan yang selagi yu'allimuhul kitab wal hikmah, mengajar Al-Quran, mengajar kitab, mengajar wahyu kepada umat. 3 ni mission, tugasan para nabi. Maka yang zahir itu cermin bagi yang batin, dan apa yang ditaruhkan dalam batin daripada ma'rifatullah, apa yang tersimpan dalam batin kita daripada ma'rifatullah, mengenali Allah, dan secaya ia nyata dalam pemandangan segala yang zahir, nampak pada anggota kita. Cahaya ma'rifat tu timbul pada anggota kaki, tangan, dia akan timbul. Bukan timbul yang dibuat-buat ni, timbul sungguh. Kalau timbul yang dibuat jadi riak pula. Warak, timbul kewaraan, mata dia tunduk. Tapi buat-buat punya, itu jadi riak. Yang ini bila ada dalam hati sungguh, makrifah mana mengenali Allah, ada sungguh-sungguh dalam hati dia, maka mata dia tunduk tu tunduk sungguh-sungguh. Bukan tunduk buat-buat. Tunduk buat-buat ni panggil apa? Aling kucing. Depan. Masya-Allah, kita cakap ni dalam untuk muzakarah kan. Kita muzakarah selama kita. Saya cakap supaya saya dapat manfaat, dan tuan-tuan yang dengar pun supaya masing-masing kita dapat manfaat lah. Sebab muzakarah ni, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Muzakarah ni mendatangkan manfaat kepada orang mukmin. Ya. Bukan kita cakap ni dengan mana aku dah sempurna kan, orang lain bukan gitu. Kita cakap ni supaya kita masing-masing muhasabah diri kita kan? Jadi kalau buat-buat dia jangan alim kucing. Bila lepas mata jadi makrifah yang betul-betul dia tak begitu. Bila ada makrifah betul dalam hati, dia timbul pada anggota tu, timbul sungguh. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Salah satu dia punya penunjulan daripada makrifah dalam hati. Salah satunya apa? Allah cerita dalam Quran, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang, yang mana mereka bila berjalan atas muka bumi, yamshuna 'alal ardi hauna, jalan dengan penuh tawadhu, anggota mereka itu jalan dengan penuh kepatuhan, kerendahan hati. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam.
Bila orang yang tak tahu kata apa-apa kepada mereka, kata yang tak sedap, kata-kata yang tak elok, kata-kata dista, cemohan dan sebagainya, apa-apa yang tak patut, mereka kata salam. Salam dengan mana? Balas dengan kebaikan. Dua tafsiran salam masih itu. Satunya orang bagi kata-kata buruk, mereka balas dengan doa sejahtera. Sejahtera Allah ke atas kamu. Itu satu pengertian salam, balas dengan kebaikan. Yang kedua, salam dengan mana? Salam mutarakah. Mutarakah ni dak layan lah. Buat tak tahu je. Ini rendah sikit lah darjah. Yang tu tinggi. Sebab yang tu sunnah para Nabi. Balas dengan kebaikan ni. Idfa' billati hi ahsan. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Allah kata dalam Quran, tak sama hasanah dengan sayyi'ah. Baik dengan buruk ni tak sama. Dah bila orang beri keburukan, nak balas lagu mana? Balas dengan idfa' billati hi ahsan. Balas dengan baik. Ini sunnah para Nabi. Ini maqam darjah dia tinggi. Hak tadi yang kedua, dak layan tu rendah sikit. Buat tak tahu kan? Buat tak tahu. Ni rendah sikit lah. Apa lagi penonjolan dia? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina idza anfaqu, antara cakap bila mereka berbelanja, idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu, sederhana dalam belanja. Lam yusrifu tidaklah bawah sangat. Oh kan, oh. Tak perlu pun beli, itu baras. Allah Ta'ala tak suka. Dan tidaklah kikir sangat. Anak 10 orang beli ikan sekor. Tak boleh buat gitu. Terlajak kikir pun tak boleh. Allah Ta'ala tak suka juga. Kena sederhana. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawam. Apa lagi ciri-ciri dia? Dia timbul ni, ma'rifah dalam hati dia timbul. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Malam hari mereka bermalam dalam keadaan sujud depan Allah. Berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Ini bila ada ma'rifah dalam hati dia timbul. Dan lagi mereka ada takut pada azab Allah. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, alihkan daripada kami azab neraka jahannam. Alih daripada kami azab neraka jahannam. Ada ketakutan terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab aman terlajak ni rasa selamat, rasa relax, terlajak pun tak boleh juga. Kena ada khauf juga kan. La ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, illa al-qaumul kafirun. Aman terhadap makar Allah, terhadap ketentuan Allah yang kita tak tahu. Ketentuan buruk daripada Allah yang kita tak tahu. Rasa aman, rasa apa? Rasa selamat je kan. Rasa tak ada risiko. Dia pun buat lebih kurang. Maka itu bahaya tu. Bahaya. Itu sikap Allah Taala sebut sikap golongan apa? Kafir. La ya'munu makrallah illa al-qaumul kafirun. Jadi di antaranya bila ada ma'rifah dalam hati ditimbul tu beberapa tanda yang disebut dalam Quran tadi. Nescaya ia nyata dalam pemandangan segala yang zahir. Pemandangan ni penampilan lah. Penampilan anggota zahirnya dengan kasih kepada Allah Ta'ala. Bila ada ma'rifah dalam hati, antara yang timbul di luar ni apa? Dia ada kasih kepada Allah. Sehingga kalau dia sayang kepada seseorang pun kerana Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kalau dia sayang seseorang pun kerana Allah. Sayang kepada orang tu kerana sayang kepada Allah. Sama juga kalau dia benci seseorang pun kerana Allah. Manakala Allah tak suka pada orang tu kerana sesuatu perbuatan dia, dia pun tak suka, benci juga pada orang tu.
Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mana dia mencintai seseorang kerana Allah, dia benci seseorang pun kerana Allah, dia beri pun kerana Allah, dia tidak memberi pun kerana Allah, maka telah sempurnalah imannya. Maknanya dia bila ada makrifat dalam hati, timbul pada anggota dia, pada luaran dia cinta kasih kepada Allah. Bila kasih kepada Allah, kasih segala-gala yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditaruhkan dalam batin, apa yang tersimpan dalam hati daripada kejahilan pada Allah, nescaya ia nyata dalam pemandangan segala yang zahir. Sama juga kan, kalau dalam hati itu ada kejahilan, tak kena kejahilan pada Allah, tak kena Allah, tak kena Allah, maka dia timbul pada pemandangan, pada penampilan segala yang zahir, iaitu dengan bersandar kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah kan, bila Firaun dia tak kenal Allah, tidak ada ma'rifatullah dalam hati dia, maka pada penampilan luar dia timbul apa? Bersandar kepada ghairullah. Bila dia bimbang kerajaan dia hilang, ada bayi tukar nujum Kaabah ni kan, tukar nujum ni satu hari. Tukar nujum Kaabah, ada bayi akan lahir dari kalangan Bani Israel yang mana akan jadi sebab kehancuran kerajaan kamu. Dia pun mula bunuh bayi-bayi Bani Israel ni kan. Itu contoh. Dia bersandar, bila bunuh tu dia bersandar pada apa? Sandar pada selain Allah, sandar pada tentera dia. Dia bersandar pada kononnya apa, firasat politik dia tinggi kononnya kan. Bila bunuh bayi Bani Israel ini dapat menyelamatkan. Dia pada dalam tu. Contoh untuk mudah kita nampak, mudah kita faham. Kerana kejahilan pada Allah dalam hati kamu, maka di luar ni pun tindakan dalam bentuk tidak bersandar kepada Allah, sebaliknya bersandar kepada ghairullah. Apa jadi bayi yang dia takut pergi dalam istana dia, membesar terima dia pula bayar gaji kepada mak Nabi Musa. Gaji nyusu. Dah bayi Musa, bayi yang bernama Musa ni menangis kan, tak ada susu. Mula-mula masuk istana, bayi bila lapar kan biasalah menangis. Masa tu mana ada laktogen segala macam hari ni. Kalau hari ni boleh kau beli laktogen ke apa dah. Tak ada, cari ibu-ibu susu. Cari orang ni tak berkenan. Mari ibu susu yang kedua tak berkenan, tak buat. Mari yang ketiga tak buat. Rupanya Nabi Musa ni dia dah minum dah susu mak dia sebelum mak dia lepas dalam sungai. Kan mak dia lepas kerana perintah Allah juga, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam. Kami beri wahyu, bukan wahyu sebagai nabi ni, beri bisikan secara rahsia kepada ibu Nabi Musa supaya beri susu. Nyusu dulu Musa di situ. Bila bimbang keselamatan Musa, buh dalam sungai. Jadi Nabi Musa dah minum dah cam dah bau susu ibu dia ni. Tu bila di istana mari ibu susu lain tak terima tu, dia ingat dah. Mak dia susu mak dia gini dia ingat dah. Mayat lah reject kan. Jadi nak cerita Firaun tadi kan, bila mana dia tak kenal Allah, maka tindakan dia tu dalam bentuk wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad. Firaun ni dan tentera-tentera dia, dia bersandar pada tentera dia. Autad ni kalau ikut bahasa Arab, autad ni makna dia khemah. Kita guna pasak khemah tu kan. Kalau kita khemah kan, kita ada misi besi ke apa, kita pacak dia tu, lepas tu tali ikat kat besi tu, bawa khemah tu gagah kan. Kalau dak khemah tu terlepas cabut, angin tiup cabut. Jadi besi yang pacak dalam tanah tu nama dia autad. Dia memberi kekuatan pada khemah. Firaun gitulah. Dia bersandar pada autad dia, tentera dia tu. Tentera dia tu diumpamakan macam besi pacak khemah tadi.
Dari segi apa? Memberi kekuatan kepada Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad, kerana dia ada autad tadi, dia buat kacau bila atas muka bumi Allah. Buat macam-macam, bayi tak bersalah, tak berdosa, dia bunuh, macam-macam lah, banyak. Kerana tidak ada makrifah, tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Kalau kena Allah Taala, dia tak nampak bawah ni. Marilah keadaan macam mana pun dia nampak Allah. Keadaan yang datang pada manusia ni macam-macam, ada naik, ada tu, biasa dah gitu kan. Orang bisnes, ada kala dia untung, ada kala dia rugi. Orang politik gitu juga, ada kala dia naik, ada kala dia jatuh. Biasa dah gitu. Orang ada jawatan, sama juga. Sekali dia dapat jawatan, sekali dia turun jawatan, naik jawatan, turun jawatan. Rumah tangga, sekali cinta, sekali bercerah. Gitu dah. Jadi orang yang kenal Allah, dia tak tengok bawah ni, dia tengok atas, tengok Allah Taala. Maksud tengok atas ni, tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Kan semua mai daripada Allah kan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah beri kuasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah tarik kuasa, buang kuasa daripada siapa yang Allah kehendaki. Semua. Jadi kalau kena Allah, dia tengok ini daripada Allah Taala, dan tentu sekali Allah Taala buat tu ada hikmah dia, ada kebaikan untuk saya. Sebab Allah Taala Maha penyayang kepada hamba-Nya. Apa saja Allah buat ada kebaikan di sebalik itu. Walaupun nampak macam menyusahkan, zahir kita nampak menyusahkan kita, tapi sebalik itu ada kebaikan yang besar. Dan segala zahir pekerjaan itu menunjukkan atas yang tersembunyi dalam hati. Kan pekerjaan, tindakan-tindakan kita yang luar-luar ni menunjukkan apa yang tersembunyi dalam hati. Sebab tu nak comel luar, kena comel dalam dulu. Kena tumpuan utama, tumpuan pertama nak bagi comel dalam. Sebab akar dia situ. Macam kita nak bagi pokok comel kan, bagi comel akar. Akar tu bagi subur molek, kena baja molek, jangan ada racun-racun, serangga-serangga perosak akar tu dan sebagainya. Dan kekeruhan itu, kekeruhan luar ni kan, menunjukkan atas yang dalam hati. Kalau luar kita keruh, dalam hati keruh juga. Gitu. Dan apa yang tersembunyi di hati, maka kesannya nyata di muka. Nampak dekat muka. Nampak dekat muka. Apa yang tersembunyi di hati, nampak dekat muka. Lepas tu kalau nak comel muka, nak handsome, nak lawa, kalau nak cantik ke, bagi comel hati dia. Maka apa yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam hati, beserta dengan segala rahsia daripada ma'rifah, apa yang Allah simpan dalam hati, dengan segala rahsia ma'rifah dan nur cahaya kan, cahaya iman dalam hati, dan amal yang soleh, dan percakapan yang baik yang ada dalam hati kita ni, bisikan-bisikan yang baik, tidak dapat tidak zahir kesan demikian itu atas segala anggota yang zahir. Dia akan zahir, akan nampak atas anggota yang zahir timbul kan. Dengan kata-kata yang baik dia timbul tu, dan amalan yang baik. Dan zahir itu tentera bagi batin. Zahir itu tentera bagi hati. Zahir itu tentera bagi batin, bagi hati. Jikalau khusyuk hati, nescaya khusyuk anggotanya. Nabi kata pada satu orang sahabat, dia semayang, dia main janggut. Nabi kata, "Lau khasha'a hadha la khasha'at jawarih." Kalau orang ni hati dia khusyuk, anggota dia pun khusyuk juga. Kan? Dan hati itu suatu bekas, dia macam bekas. Apabila ia penuh dengan yang hak, maka bertambah-tambah melimpahlah nurnya atas segala anggotanya. Hati kita macam bekas, kalau penuh dengan kebenaran, cahaya dia itu timbul dekat anggota. Ataupun kalau hati penuh dengan batil, maka bertambah-tambah melimpahlah gelap atasnya, atas anggota. Maka sesiapa yang berdiri bagi Allah Ta'ala, mana dia buat tu kerana Allah dalam segala pekerjaannya, maka ia beroleh keuntungan. Dan sesiapa yang berdiri dengan nafsunya, dia buat tu kerana nafsu dia dalam segala pekerjaannya, maka ia beroleh kerugian. Kesimpulannya, baik adab yang zahir itu menjadi tanda apa yang tersembunyi dalam batin. Baik adab yang zahir itu jadi tanda apa yang tersembunyi dalam batin. Kalau nak habis sikit boleh ke? Dalam 2 perenggan lagi.
Baca laju-laju lah. Cara mengenali seseorang telah diceritakan orang bahawa Syekh Junaid mendapati para sahabat Abu Hafs, nama satu alim. Kawan-kawan Abu Hafs ni dalam sehabis baik adabnya. Adab dia comel sungguh. Maka Syekh Junaid berkata kepada Abu Hafs, para sahabatmu ni, kawan-kawanmu ni beradab dengan adab segala raja-raja. Maka kata Abu Hafs, dok, dia kata dok. Tetapi baik adab pada zahir itu tentera adab dalam batin. Maknanya mereka kerana batin comel, itu nampak di zahir mereka tu adab comel kan. Maka adalah dikenal seseorang itu daripada 3 perkara. Daripada percakapannya, yang kedua pengurusannya, yang ketiga tabiatnya. 3 perkara ni kita kenal seseorang. Maka semua itu diketahui daripada tandanya. Jika dia lazim benar, dia melazimi kebenaran, dia sentiasa istiqamah dengan kebenaran, memilih yang hak dan memaafkan segala kesalahan. Orang buat salah kat dia suka memaafkan, maka dia adalah baik batinnya. Jika tidak, maka tiada baik batinnya. Seorang lelaki berkata kepada Syekh Ibn Yazid Bustami radhiyallahu anhu, aku mimpi tengok engkau satu malam dengan rupa babi. Dia kata, Yazid Bustami ni wali Allah besar. Mari satu orang kata dia, aku tengok malam tadi mimpi mu ni muka macam babi. Dia kata kepada Allah tu. Maka Syekh itu berkata, Syekh Yazid Bustami ni kata, benarlah kau, benar kamu tengok aku macam babi itu. Kerana bahawasanya aku ni cerminan bagi wujudmu, aku ni cerminan bagimu, maka engkau lihat tu rupa dirimu sendiri dalam diriku. Oh gitu pula. Maka engkau sangka bahawa engkau itu aku. Dia wali Allah, dia cakap gitu tak apalah kan. Kalau kita orang mimpi ni, mu lah bapak, berat gitu. InsyaAllah kita boleh kata dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.